Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Akil Zorif bin Syukri yang memegang kad matrik KID 201110414 daripada pelajar Diploma Pendidikan Islam yang menyambungkan pengajian saya di Kolej Pengajian Islam Negeri Johor ataupun dikenali sebagai MARSA. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dan pemerhatian saya ketika waktu persekolahan dahulu. Apa yang saya nak ceritakan hari ini? Baiklah, saya nak ceritakan kepada anda semua apakah tingkah laku bermasalah, sama ada negatif ataupun positif yang saya peroleh, yang saya perhati ketika waktu persekolahan saya dahulu. Sebelum itu, suka dan minat untuk saya ceritakan dan menjelaskan kepada anda tentang maksud tingkah laku bermasalah dan apa itu tingkah laku bermasalah, kan? Baiklah, untuk mengurangkan confuse anda, untuk mengurangkan runsing anda, saya akan menjelaskan kepada anda apa itu tingkah laku bermasalah. Baiklah, tingkah laku bermasalah adalah ataupun merupakan satu aksi dan tindakan murid di dalam kelas yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, secara singkatnya, tingkah laku bermasalah ini adalah satu tindakan ataupun aksi murid yang dapat mengganggu kelicinan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di suatu kelas. Baiklah, so kat sini kita dah boleh nampaklah bahawa tingkah laku bermasalah ini adalah sangat penting di dalam kelas. Maksudnya, jika ada murid yang mempunyai tingkah laku yang bermasalah, apa guru perlu buat dan macam mana kita nak cegahnya? Yalah, sebab kita nak ajar murid yang lain. Kita nak ajar murid yang lain, tetapi ada segelintir mempunyai tingkah laku bermasalah yang dapat mengganggu pengajaran yang kita nak ajar. Jadi kat sini apa peranan kita, macam ni kita nak buat. Baiklah, seterusnya tingkah laku bermasalah terbahagi kepada dua. Yang pertama, tingkah laku bermasalah positif, dan yang kedua adalah tingkah laku bermasalah negatif. Dua-dua ni ada negatif, ada positif. Okey, daripada segi kita punya fikiran daripada segi kita punya fikiran, positif maksudnya benda yang baik. Benda yang baik di dalam kelas. Maksudnya negatif ni, kalau dalam mindset orang, negatif perkara yang buruk, positif adalah perkara yang baik. Tetapi di peliknya, maksudnya istimewanya di dalam tingkah laku masalah ini yang ada terbagi kedua, negatif dan positif. Dua-dua ni kalau boleh kita cegah di dalam bilik darjah. Sebab apa? Sebab walaupun positif, tetapi dia akan mengganggu rakan-rakan yang lain. Dia akan mengganggu murid-murid yang lain dan guru untuk meneruskan pengajaran di dalam kelas. Baiklah, seterusnya saya akan ceritakan kepada anda tentang pengalaman saya sendiri berdasarkan pemerhatian saya sekarang lah. Okay. Yelah, dulu kita tak tahu sebab kita tak belajar. Jadi bila kita dah belajar sekarang, kita tahu, oh rupanya dulu aku ada tingkah laku bermasalah. Cuma kita tak tahu apa tingkah laku kita tu, sama ada negatif ataupun positif. Jadi selepas saya belajar menimba ilmu tentang bimbingan dan kaunseling ni, baru saya tahu bahawa banyak rupanya tingkah laku bermasalah saya ketika waktu saya sekolah dahulu. Baiklah, jangan kita buang masa, kita akan sambung. Okey. Tingkah laku bermasalah yang saya nampaklah kepada ketika itu, tak silap saya di tingkatan 3. Okey. Di tingkatan 3, tak silap saya lah, di tingkatan 3 saya perasan bahawa saya mempunyai tingkah laku bermasalah positif. Positif nampak, okey, positif, baik. Saya pun fikir itu first, mula-mula. Tetapi apabila saya belajar, rupanya ada buruk. Pada ketika itu, tidak silap saya, pada tingkatan 3, saya mempunyai tingkah laku masalah positif. Di mana di sini saya mempunyai sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu, okay, apa tu? Sifat ingin tahu tu juga tergolong ataupun terkandung di dalam tingkah laku bermasalah positif. Baiklah, kenapa saya cakap saya ingin tahu? Pada ketika itu saya perasan bahawa apa sahaja yang guru datang, maksudnya guru, cikgu saya dulu, guru saya dulu,
kebanyakannya datang maksudnya tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa bahan, tidak membawa apa-apa hadiah atau apa sebagainya. Tetapi ada satu masa ni, guru saya dia ada bawa satu beg. Satu beg petak. Tetapi nak cakap dalam tu LCD bukan LCD, nak cakap laptop bukan laptop. Saya pun macam okey, ingin tahu, saya dekat dengan cikgu tu. Saya cakap cikgu tu, "Cikgu, apa ada dalam beg ni? Boleh saya tengok?" Sebab ingin tahu, kita mempunyai sifat ingin tahu. Cikgu cakap, "Nanti dulu bagi saya mulakan pengajaran dan pembelajaran saya di dalam kelas, baru saya akan tunjukkan apa di dalam beg ni." Tapi kita biasalah, bila kita dah masuk tingkatan 3 ni, kita perasaan sifat nakal tu ada. Dan di sini pun saya nampak bahawa saya mempunyai tingkah laku masalah positif. Jadi ketika cikgu mengajar, saya dengan perlahan-lahan, maksudnya saya jalan perlahan-lahan pergi dekat beg tadi. Saya cuba buka. Dalam masa sama, cikgu saya pandang kepada saya. Cikgu saya cakap, "Akil, kenapa awak buka?" Saya minta maaf kan. Cakap, "Akil, kenapa awak buka?" Kan saya cakap, saya akan bagi tahu apa yang ada dalam beg ni pada penghujung kelas kita nanti. Tapi kenapa awak buat macam ni? Awak dah ganggu kelas saya. Nampak tak? Dia ada cakap, awak dah ganggu kelas saya. Maksudnya kat sini, macam saya cakap tadi lah, maksudnya ganggu kat sini, seorang yang bermasalah, dia akan mengganggu keseluruhan di dalam satu kelas. Baiklah. Jadi dekat sini saya nampaklah bahawa pada ketika saya mempunyai tingkah laku masalah positif di mana saya mempunyai sifat ingin tahu. Jadi setelah itu, sambung kepada yang tadi, apabila guru menegur saya, cikgu saya menegur saya terus okey, tak apa, saya tunggulah. Saya cakap gitu. Saya cakap, "Tak apalah cikgu, saya tunggu." Cikgu saya tutup, saya kembali balik kepada tempat duduk saya. Jadi kat situ, bila dah besar ni lah, saya nampak yang dapat saya kaji bahawa betul, tingkah laku masalah ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam sesuatu bilik belajar. Seperti yang pengalaman saya inilah yang saya ceritakan. Kadang-kadang ada yang kelakarnya, kadang-kadang ada yang kita rasa macam, "Oh, dulu aku macam ni." Kadang-kadang kita rasa macam, "Oh, kelakar lah aku dulu." Itu bila dah besar, kita banyak fikir tentang pengalaman-pengalaman kita dahulu. Jadi di sini saya baru satu tingkah laku positif yang saya ceritakan kepada anda semua. Seterusnya, saya akan ceritakan kepada anda pula tingkah laku masalah negatif yang ada pada diri saya di zaman waktu persekolahan. Baiklah, tingkah laku negatif ni tak silap saya berlaku pada saya tingkatan 5. Tak silap saya tingkatan 5, tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 macam tu lah. Okey. Dekat sini saya nak cerita, adalah yang kelakar sikit. Okay. Dekat sini saya nak cerita yang bahawa pada tingkatan 5 masa tu, saya mempunyai kawan. Saya maksudnya pelajar lelaki dalam kelas saya hanya seramai dalam 12 orang tak silap saya. Maksudnya ada 2 grup saja. Grup saya dan grup belakang, grup lagi satu. Jadi dekat sini kami semua berkawan. Tapi ada salah seorang daripada kawan kami itu, dia berasal daripada Indonesia. Maksudnya pada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dia bersekolah. Tingkatan 1, tingkatan 2 dia bersekolah di Malaysia, di SMK Bandar Baru dah. Tapi masuk pada tingkatan 3, dia keluar Malaysia. Maksudnya dia sambung pengajian dia dekat Indonesia, sebab katanya nak jaga nenek dia. Jadi pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia sambung balik. Dia masuk Malaysia balik dan dia sambung pengajian dia balik di sekolah yang sama, di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru pula. Jadi dekat sini saya boleh nampak yang saya bersama rakan-rakan saya lah, tapi di sini saya khusus dengan kepada saya sebab ini pengalaman saya, bahawa pada ketika itu saya rasa saya mempunyai tingkah laku bermasalah yang negatif. Sebab apa? Sebab sini berlakunya pemusuhan nyata.
maksud saya apa itu pemusuhan nyata? Pemusuhan nyata kat sini maksudnya lebih kurang kepada saya resis. Maksudnya bukan resis, maksudnya saya pinggirkan kawan saya. Maksudnya daripada segi singkatnya pilih kasih lah. Pilih kasih. Jadi kat sini nak dijadikan cerita, dia sambung balik pengajian dia di sekolah saya, sama tempat dengan saya dan sama kelas dengan saya. Jadi kat situlah berlakunya pemusuhan nyata. Maksudnya saya sangat anti kepada dia. Saya sangat anti kepada dia. Saya sangat macam tak suka dengan dia. Saya kalau boleh saya nak jauh daripada dia. Saya tak nak kawan dengan dia. Pemusuhan nyata. Kalau bahasa orang sekarang diibaratkan sebagai palau. Palau. Okay. Palau, dalam masuk palau ni pemusuhan nyata juga. Pemusuhan nyata ni. Dengan lagi satu, kadang-kadang kalau saya jumpa dia dengan macam tak ada angin, tak ada ribut, dia pun tak ada buat masalah apa-apa, tiba-tiba saya datang kat dia, saya suka kacau dia dengan cara saya usik dia. Kadang-kadang saya pukul dia, tapi pukul bukan pukul teruk sangat lah, maksudnya pukul laki-laki lah, biasalah, tapi tak teruk sangat. Jadi kat sini saya boleh nampak yang bila dah besar ni baru saya sedar, bila saya belajar bimbingan Agus Seni ni baru saya sedar bahawa dulu aku ada juga tingkah laku masalah ni. Dua-dua aku ada, positif dengan negatif. Saya ingatkan perkara tu benda macam benda biasa. Tetapi apabila kita belajar bimbing keadaan Agus Seni ni, baru kita tahu bahawa tingkah laku masalah ini perlu kita cegah. Sebab ianya boleh menggugat dia boleh menggugat dan mengganggu proses kelicinan pengajaran dan pembelajaran di dalam sesuatu kelas. Terutamanya yang kena beban, seperti saya cakap tadi, guru lah. Murid yang buat hal, guru akan rasa terbeban, rasa tertekan. Jadi yang disebutkan pemusuhan nyata tadi, saya sering lebih kurang orang cakap sekarang bully. Saya sering bully dia, saya sering pukul dia, dan saya sering usik dia. Kadang-kadang ada satu masa saya tak layan dia. Saya ibarat macam palau dia. Saya tak tahu kenapa, tapi bila fikir balik kelakar. Tapi bila dah besar ni, saya rasa macam perbuatan saya tu sebenarnya tak wajar pun. Kalau boleh saya nak jumpa dia. Kalau ditakdirkan kita dapat berjumpa, saya nak minta maaf dekat semua kawan-kawan saya buat salah. Sebab yelah, bila dah besar ni baru kita tahu rupanya aku dulu macam ni. Jadi saya rasa macam kalau aku ada rezeki aku untuk saya cakap kepada diri saya, kalau ada rezeki aku untuk berjumpa dengan kawan-kawan aku akan bagi tahu orang, aku akan macam minta maaf kat orang lah, sebab banyak sangat salah-salah saya kat orang. Jadi kat sini saya telah menceritakan tentang pengalaman saya kepada anda semua berdasarkan pemerhatian saya lah. Bila dah besar ni baru saya nampak pemerhatian saya. Kalau ketika dulu mana kita nampak kan? Jadi bila dah belajar ni baru kita nampak perhatian kita. Punya kita macam ni, ada gini. Okay. Jadi saya rasa cukup kot saya ceritakan tentang tingkah laku masalah negatif dan tingkah laku masalah positif satu-satu. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk semua datang daripada diri saya sendiri. Apa yang kurang, mohon maaf. Apa yang disimpan dalam hati, tidak puas hati, bolehlah bagi tahu saya. Jangan pendam, bagi tahu saya. Apa yang tak puas hati, apa yang kurang, boleh bagi tahu saya. Jangan pendam. Baiklah, setakat di sini saja penceritaan saya kepada anda semua tentang pengalaman saya dahulu. Semoga ilmu yang saya berikan kepada anda ini membawa manfaat kepada anda semua, dan bukan pada waktu sekarang saja, tetapi waktu akan datang nanti. Dan ingat, kalau anda seorang guru, kalau ada murid yang mempunyai tingkah laku masalah, anda perlu cegah. Sebab apa saya cakap itu? Kalau anda tak cegah, anda akan tertekan. Anda akan stres. Bila anda stres, anda pun tak tahu apa nak buat. Betul? Jadi kat sini pesan saya, kalau ada di antara anda semua bakal menjadi seorang guru, belajarlah dan tambahlah ilmu tentang perguruan, serta kenal pastilah apa itu tingkah laku masalah yang ada pada murid-murid. Baiklah,
itu saja nasihat saya dan cerita pengalaman saya. Hari ini saya gagal sikit. Okay. Jadi untuk menutup penceritaan saya hari ini, saya akan akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu. Baiklah, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.